I'm not one to stick around. Wanna start getting you out, baby. Don't care if I sound crazy, but you never let me down. Selamat sejahtera kawan-kawan, nama saya Pamitra Anak Perempuan Mulyadi. Saya selaku pembentang anda pada hari ini akan mengupas sebuah tajuk iaitu PBB. Rakan-rakan tahu apa itu PBB? Saya yakin anda semua pernah mendengar perkataan PBB dari corong-corong radio dan kaca TV. PBB ialah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada hari ini, saya akan menerangkan lebih lanjut tentang asal-usul Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pada asalnya, PBB dikenali sebagai Perikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Perikatan ini disertai oleh 26 buah negara yang menyebelahi pihak perikat dalam perjuangan menentang kuasa paksi semasa Perang Dunia Kedua. Apa itu pihak perikat dan pihak paksi? Pihak perikat iaitu pihak yang bersekutu atau dipanggil bangsa-bangsa bersatu. Pihak paksi pula terdiri daripada Jerman, Itali dan Jepun atau dikenali sebagai Pakatan Tiga Pihak. Pakatan ini ditubuhkan pada tahun 1940. Pada 1 Januari 1942, Deklarasi Perikatan Bangsa-Bangsa Bersatu ditandatangani di Washington. Deklarasi tersebut menerima Piagam Atlantik yang diisytiharkan oleh Amerika Syarikat dan Britain pada 14 Ogos 1941. Mengikut Piagam Atlantik, tujuan utama negara-negara yang menentang kuasa paksi adalah untuk mewujudkan keamanan di seluruh dunia dan menjalinkan kerjasama antarabangsa dalam bidang ekonomi. Ini merupakan salinan bercetak Piagam Atlantik yang diedarkan sebagai propaganda. Istilah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu United Nations dicetuskan oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu Perang Dunia II berlangsung. Pertemuan pertama bagi membentuk PBB diadakan di Dumbarton Oaks, Amerika Syarikat bermula 21 Ogos hingga 7 Oktober 1944. Pertemuan ini dihadiri oleh pakar-pakar diplomasi dari 4 kuasa besar iaitu Amerika Syarikat, Britain, Rusia dan China. Cadangan-cadangan yang dikemukakan di Dumbarton Oaks dijadikan asas bagi pengubalan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Cadangan yang pembentukan PBB disahkan oleh Amerika Syarikat, Britain dan Rusia di persidangan Yalta pada bulan Februari 1945. Draft Piagam PBB telah diperbincang dan dipersetujui oleh wakil 51 buah negara dalam persidangan di San Francisco pada 25 April hingga 25 Jun 1945. Persidangan ini merupakan persidangan antarabangsa yang pertama tidak didominasikan oleh kuasa-kuasa Eropah iaitu 9 kuasa Eropah selain Soviet Union. Rakan-rakan, apa itu Soviet Union? Soviet Union atau dikenali secara rasmi sebagai Kesatuan Republik Sosial Soviet KRSS merupakan sebuah negara sosial persekutuan di Eurasia Utara yang wujud dari tahun 1922 hingga 1991. Ia sebuah negara kesatuan pelbagai Republik Soviet kebangsaan pada nama sahaja. Dalam praktik kerajaan dan ekonominya adalah sangat berpusat sehingga tahun-tahun akhirnya. Persidangan di San Francisco turut disertai oleh negara yang dianggap musuh oleh kuasa perikat iaitu Itali, Jerman, Jepun, Hungary, Austria, Romania, Bulgaria, Finland dan Thailand. 8 buah negara yang dianggap negara berkecuali turut menyertai persidangan ini iaitu Switzerland, Spanyol, Portugal, Sweden, Iceland, Afghanistan dan Yemen. Pada 26 Jun 1945, 51 buah negara telah menandatangani Piagam PBB di San Francisco. PBB mula beroperasi secara formal pada 24 Oktober 1945. Hal ini baru diterima masa dengan sokongan daripada Majlis Keselamatan dan persetujuan 2/3 ahli Majlis Perhimpunan Agung. Sehingga Oktober 1991, PBB mempunyai 166 anggota. Urutan kronologi peristiwa pembentukan PBB. 14 Ogos 1941, Piagam Atlantik diisytiharkan oleh Amerika Syarikat dan Britain. 1 Januari 1942, Deklarasi Perikatan Bangsa-Bangsa Bersatu ditandatangani di Washington. Oktober 1944, cadangan pembentukan PBB dibuat
dibuat oleh Amerika Syarikat, Britain, Rusia dan China. Februari 1945, pengesahan cadangan pembentukan PBB oleh Amerika Syarikat, Britain dan Rusia di persidangan Yalta. 25 April hingga 25 Jun 1945, piagam PBB yang muktamad disediakan oleh wakil 51 buah negara di San Francisco. 26 Jun 1945, piagam PBB ditandatangani di San Francisco. 24 Oktober, PBB beroperasi dengan rasmi. Pengenalan. Kelemahan dan kegagalan Liga Bangsa terselah dengan tercetusnya Perang Dunia Kedua. Pihak berikat yang memenangi Perang Dunia Kedua merancang untuk menubuhkan sebuah pertubuhan antarabangsa baharu demi memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ditubuhkan pada bulan Oktober 1945. PBB mempunyai struktur organisasi, prinsip dan matlamat serta susunan keahlian yang lebih mantap berbanding dengan Liga Bersatu. Ibu pejabat asal PBB terletak di San Francisco, Amerika Syarikat. Liga Bangsa. Apa itu Liga Bangsa? Liga Bangsa merupakan sebuah perbadanan antarabangsa yang ditubuhkan selepas Persidangan Keamanan Paris 1919. Matlamat-matlamatnya termasuk gencatan senjata, mengelak peperangan melalui keselamatan kolektif, menyelesaikan perselisihan antara negara-negara melalui perundingan dan diplomasi serta meningkatkan taraf hidup di seluruh dunia. Matlamat PBB. Terdapat 5 matlamat PBB. Pertama, mengekalkan keamanan antarabangsa. Kedua, membaiki taraf hidup penduduk. Ketiga, merapatkan persahabatan antara negara. Keempat, melindungi hak asasi manusia. Dan yang kelima, mencegah perpaduan. Isi yang pertama, mengekalkan keamanan antarabangsa. Matlamat utama penubuhan PBB adalah untuk memelihara keamanan di peringkat antarabangsa. PBB mengambil langkah menyekat penggunaan senjata nuklear dan senjata kimia yang meninggalkan kesan buruk terhadap mangsa perang. Sebagai contoh, PBB mempengaruhi Soviet Union dan Amerika Syarikat mengundurkan peluru berpandu dalam krisis di Kuba. PBB memainkan peranan menyelesaikan masalah kemerdekaan wilayah jajahan. Pada tahun 1960, PBB meluluskan pengisytiharan kemerdekaan kepada wilayah dan penduduk negara yang dijajah. Yang kedua, merapatkan persahabatan antara negara. PBB memainkan peranan dalam merapatkan perhubungan persahabatan antara negara. PBB berusaha menyelesaikan masalah yang menimbulkan ketegangan antara negara-negara. Sebagai contoh, PBB memainkan peranan menyelesaikan masalah perebutan pulau yang merenggangkan hubungan antara negara. PBB berjaya menyelesaikan isu tuntutan Kepulauan Spratly yang melibatkan China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. Yang ketiga, melindungi hak asasi manusia. Salah satu matlamat penubuhan PBB adalah mempertahankan hak asasi manusia. Bagi mencapai matlamat ini, PBB menggubal pengisytiharan hak asasi sejagat pada tahun 1948. Pada tahun 1966, Majlis Perhimpunan PBB meluluskan 2 perjanjian berhubung dengan hak asasi sejagat. Antara perjanjian yang diluluskan adalah Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Awam dan Politik, Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan.
PBB memainkan peranan dalam menangani masalah apartheid yang berlaku di Afrika Selatan. Pada tahun 1963, Perhimpunan Agung PBB meluluskan pengisytiharan pembasmian segala bentuk diskriminasi ras. Yang keempat, mencegah peperangan. PBB turut memainkan peranan dalam menyelesaikan konflik secara aman. Pada tahun 1946, Majlis Keselamatan berjaya mengundurkan tentera Soviet Union dari utara Iran. Pada tahun 1956, Majlis Keselamatan berjaya menyelesaikan krisis terusan Suez. PBB juga menghantar pasukan pendamai ke Kongo pada tahun 1960 untuk memulihkan keamanan di negara tersebut. Pada tahun 1964 sehingga 1974, PBB memainkan peranan dalam mengawal persengketaan di Cyprus. Dan yang kelima, membaiki taraf hidup penduduk. PBB memberi bantuan kepada negara-negara yang menjadi mangsa perang menerusi program bantuan dan pembangunan semula PBB. PBB membantu negara-negara mangsa perang di Asia, Timur Jauh, Amerika Latin dan Afrika. Dalam konteks ini, PBB memberi bantuan kepada mangsa peperangan bagi memastikan kualiti kehidupan rakyat di negara tersebut terpelihara. PBB menyalurkan bantuan menerusi agensi-agensi seperti FAO, UNICEF dan WHO. Piagam PBB. Berikut ialah mukadimah bagi Piagam PBB. Kami rakyat Pertubuhan Bangsa Bersatu berazam untuk menyelamatkan generasi yang berikut daripada kesengsaraan peperangan yang dua kali dalam penghidupan kami telah membawa kesedihan yang tidak terkatakan kepada manusia, dan untuk menegaskan semula keyakinan kepada hak-hak asasi manusia, kepada maruah dan nilai manusia, kepada hak-hak kesamarataan lelaki dan perempuan serta negara-negara besar dan kecil, dan untuk mewujudkan keadaan yang mana keadilan dan rasa hormat kepada kewajipan yang tertimbul daripada persetiaan-persetiaan dan sumber undang-undang yang lain dapat dipeliharakan, dan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Berikut merupakan badan-badan utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yang pertama, Sekretariat. Tugas utama Sekretariat adalah menjalankan kerja-kerja pentadbiran seperti yang diarahkan oleh Perhimpunan Agung. Yang kedua, Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Mahkamah Keadilan Antarabangsa juga dikenali sebagai Mahkamah Dunia. Fungsi utama Mahkamah Antarabangsa adalah mengadili kesalahan melanggar undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusia, menyelesaikan masalah pertindihan sepadan, mengadili kes-kes jenayah seperti pencerobohan ketenteraan, pembunuhan kaum beramai-ramai, penyiksaan dan layanan yang tidak berperi kemanusiaan. Yang ketiga, Majlis Amanah. Majlis Amanah bertanggungjawab menyelia wilayah-wilayah antarabangsa yang diamanahkan di bawah pentadbiran PBB. Majlis ini mewarisi tugas yang diberikan kepada Liga Bangsa menerusi sistem mandat. Fungsi utama majlis ini adalah menyediakan negara-negara yang belum merdeka yang diamanahkan kepadanya untuk membentuk kerajaan sendiri. Yang keempat, Majlis Ekonomi dan Sosial. Majlis Ekonomi dan Sosial terdiri daripada 54 ahli yang dilantik bagi tempoh 3 tahun. Majlis ini bertindak menguruskan hal ehwal ekonomi dan sosial negara.
Majlis ini berperanan menyelaraskan kegiatan PBB dalam bidang ekonomi, kemanusiaan, sosial dan kebudayaan. Majlis ini bersidang 2 kali setahun. Yang kelima, Majlis Perhimpunan Agung. Majlis Perhimpunan Agung merupakan badan terbesar PBB yang diwakili oleh semua negara anggota PBB. Majlis Perhimpunan Agung berperanan sebagai parlimen yang mendebatkan hal ehwal negara. Fungsi utama majlis ini adalah melaksanakan matlamat dan prinsip PBB. Majlis ini juga berfungsi sebagai badan perunding, penyelaras, pemilih dan pengawas kewangan PBB. Dan yang keenam, Majlis Keselamatan. Bagi memastikan Majlis Keselamatan berjalan dengan lancar, ahli-ahlinya mempunyai wakil tetap di Ibu Pejabat PBB di New York. Anggota tetap Majlis Keselamatan PBB mempunyai kuasa veto, iaitu kuasa pembatal. Anggota tetap boleh menggunakan kuasa vetonya untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Majlis Keselamatan tentang sesuatu perkara. Sebarang keputusan Majlis Keselamatan harus mendapat persetujuan kelima-lima anggota tetap. Ahli-ahli majlis ini boleh mengundi berkecuali, tetapi ia tidak akan menjejaskan keputusan PBB. Berikut merupakan pencapaian PBB. Yang pertama, kemerdekaan wilayah jajahan. Kedua, masalah pelarian. Ketiga, dasar apartheid. Keempat, hak asasi sejagat. Kelima, menangani konflik antarabangsa. Keenam, bantuan kewangan dan ekonomi. Ketujuh, perebutan pulau. Dan yang ke-8, perlumbaan senjata. Kemerdekaan wilayah jajahan. PBB memainkan peranan menyelesaikan masalah kemerdekaan wilayah jajahan. Pada tahun 1947, jawatan kuasa untuk menangani kemerdekaan wilayah jajahan ditubuhkan. Pada tahun 1960, PBB meluluskan pengisytiharan kemerdekaan kepada wilayah dan penduduk negara yang dijajah. Pada tahun 1961, sebuah jawatan kuasa khusus yang dikenali sebagai Jawatan Kuasa Khas Dekolonisasi ditubuhkan bagi menangani masalah kemerdekaan wilayah. Pada tahun 1960, pengisytiharan mengenai pemberian kemerdekaan kepada wilayah yang dikemukakan oleh 43 buah negara Afro-Asia diluluskan. Masalah pelarian. PBB turut memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah pelarian. Bagi menangani masalah ini, PBB mengadakan rundingan diplomatik bagi menempatkan pelarian di negara-negara tertentu. Pada tahun 1952, Suruhanjaya Pelarian PBB ditubuhkan bagi menangani masalah ini dengan berkesan. Dasar apartheid. PBB menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah apartheid pada tahun 1962. PBB menyarankan semua negara anggota PBB memutuskan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan. Pada tahun 1963, Perhimpunan Agung PBB meluluskan pengisytiharaan pembasmian segala bentuk diskriminasi ras. Sebelum kita pergi lebih lanjut, apa itu apartheid? Apartheid merujuk kepada suatu sistem politik yang memisahkan penduduk kaum kulit putih dari kaum bukan kulit putih di Afrika Selatan dari tahun 1948 sehingga tahun 1990. Dasar-dasar pemisahan ini dilaksanakan sewaktu permintaan Hendrik Verwoerd, iaitu Perdana Menteri negara tersebut yang ketujuh. Dalam dasar apartheid, kaum bukan kulit putih, iaitu terutamanya kaum kulit hitam, dianggap sebagai lebih rendah dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan.
Semua bentuk diskriminasi perkauman adalah sah dari segi undang-undang dan undang-undang telah disalahgunakan oleh pihak pemerintah kulit putih untuk memastikan kekuasaan atau dominasi mereka ke atas kaum majoriti iaitu kaum kulit hitam. Yang keempat, hak asasi sejagat. Pada tahun 1948, PBB menggubal pengisytiharan hak asasi sejagat. PBB meluluskan 2 perjanjian berhubung dengan hak asasi sejagat pada tahun 1966. Antara perjanjian yang diluluskan adalah Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Awam dan Politik, Perjanjian Antarabangsa tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan. Yang kelima, menangani konflik antarabangsa. PBB memainkan peranan dalam menyelesaikan konflik secara aman. Pada tahun 1956, Majlis Keselamatan berjaya menyelesaikan krisis terusan Suez. PBB juga menghantar pasukan pendamai ke Kongo pada tahun 1960 untuk memulihkan keamanan di negara tersebut. Pada tahun 1964 sehingga 1974, PBB memainkan peranan dalam mengawal persengketaan di Cyprus daripada merebak. Yang keenam, bantuan kewangan dan ekonomi. PBB turut memberi sumbangan dengan membantu negara-negara mangsa perang selepas Perang Dunia Kedua. Dalam hal ini, PBB melalui agensinya, program bantuan dan pembangunan semula PBB telah membantu negara-negara ini. Pada peringkat awal, usaha PBB ini tertumpu kepada negara-negara sekutu Blok Barat. PBB juga turut membantu negara-negara mangsa perang di Asia, Tibur Jauh, Amerika Latin dan Afrika. Antara agensi PBB yang memainkan peranan dalam menyalurkan bantuan kepada pihak peperangan adalah FAO, UNICEF dan WHO. PBB memberikan bantuan perkhidmatan kebajikan kepada mangsa peperangan bagi memastikan kualiti kehidupan masyarakat terpelihara. Yang ketujuh, menyelesaikan perebutan pulau. PBB juga berusaha menangani isu perebutan pulau agar ketegangan antara negara yang terlibat dapat dikurangkan. PBB memainkan peranan dalam isu tuntutan kepulauan Spratly oleh China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei dan Malaysia. PBB menyelesaikan masalah tersebut dengan melaksanakan Undang-Undang Laut yang diluluskan oleh Majlis Perhimpunan Agung pada bulan November 1994. Dan yang ke-8, mengatasi perlumbaan senjata. PBB juga berusaha mengawal perkembangan persenjataan moden yang mengancam keselamatan dunia. PBB mengambil langkah untuk menyekat penggunaan senjata nuklear dan senjata kimia yang meninggalkan kesan buruk terhadap mangsa perang. Antara kejayaan yang dicapai oleh PBB adalah mempengaruhi Soviet Union dan Amerika Syarikat mengundurkan peluru berpandu masing-masing dalam krisis di Cuba, mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan Iran dan Iraq untuk mencapai gecatan senjata, mengenakan sekatan ekonomi dan menghentikan bantuan keuangan kepada Pakistan kerana menjalankan ujian bom nuklear semasa persengketaan antara India dengan Pakistan untuk merebut wilayah Kashmir. Kesimpulannya, peranan PBB ialah untuk menyatukan fikiran, pendapat dan tindakan negara-negara anggotanya terhadap sesuatu masalah yang membabitkan kepentingan sejagat. PBB juga merupakan pertubuhan antarabangsa yang mempunyai hubungan saling bergantung antara satu sama lain dalam menjalankan usaha memelihara keamanan dan keselamatan antarabangsa. Setakat ini sahaja pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.